Okey, kita masuk sejarah tingkatan 1. Bab yang pertama berjudul Sejarah dan Kita. Okey, sejarah merupakan satu mata pelajaran penting. Kamu perlu faham. Sebab apa penting? Dia adalah subjek wajib lulus SPM. Faham tak? Esok kamu nak masuk ke kerja kerajaan, nak masuk universiti, kamu nak sijil SPM. Kalau kamu fail subjek sejarah, kamu takkan dapat sijil SPM. Faham? Faham atau tidak? Sama seperti kertas bahasa Melayu. Kalau fail bahasa Melayu, kamu takkan dapat sijil SPM. Bagi PMR pula, kalau kamu gagal salah satu subjek daripada 7 subjek yang kamu ambil, bermaksud kamu gagal PMR. Tapi disebabkan kamu dalam PBS, penilaian berasaskan sekolah akan dilakukan tingkatan 1, tingkatan 2. Lepas tu kita ada penilaian berasaskan pusat. Kementerian akan bagi exam, bagi soalan, faham? Bagi tingkatan 3. Markah tu akan dikumpul. Jadi tolong ambil perhatian, sejarah merupakan satu mata pelajaran wajib lulus. Faham? Okey. Yang kedua, kalau kamu ada cita-cita yang tinggi dan sebagainya, pastikan kamu mempunyai keputusan yang baik, sijil SPM, maka dah semestinya kamu perlukan subjek ni, kamu cemerlang. Okey. Mungkin di sekolah rendah, mungkin abang kamu, mungkin kakak kamu, dia bagi tahu sejarah tu susah, betul? Sejarah tu kena hafal banyak perkara, kena hafal banyak tarikh. Betul? Sebelum kita masuk lebih mendalam tentang sejarah subjek itu sendiri, kamu kena faham apakah itu sejarah. Faham? Bila kita sebut perempuan, kita sebut lelaki, dia mesti ada ciri-cirinya, betul? Betul? Tiba-tiba kamu masuk form 1, tiba-tiba kamu rasa Tuhan dah salah cipta kamu. Kamu sepatutnya jadi perempuan, kamu dah jadi lelaki. Kamu modify diri kamu untuk memenuhi kriteria perempuan, betul kan? Ada kan setengah orang buat macam tu, pelajar lelaki. Dah habis keluar SPM, dia buat suntikan, nak tambah kat mana dia akan tambah. Betul? Begitu juga pelajar perempuan yang rasa dirinya sepatutnya jadi lelaki akan buat hal, makan pil tu, pil hormon tu dan sebagainya untuk jadi bangkit. Betul? Sebabnya kamu tahu ciri-ciri lelaki yang ni, ciri-ciri perempuan yang ni. Betul? Jadi setiap perkara bila kita sebut, mesti ada ciri-cirinya, mesti ada kriteria. Kalau kita sebut olahragawan, tapi dia tak pernah masuk dalam sukan sekolah, boleh tak kita ambil dia sebagai olahragawan? Tak boleh. Betul? Bila kita ambil seorang pelajar cemerlang, tetapi dia fail 3 subjek, boleh tak kita ambil dia sebagai pelajar cemerlang? Tak boleh. Sebab itu kita ada satu level, kita ada satu tahap untuk kamu. Kita letakkan ciri-ciri itu sebagai definasi kepada sesuatu subjek. Faham? Kalau sebut kereta, kamu ambil motor EX5, kamu kata ini kereta bapa saya, boleh tak? Kamu akan tertanya-tanya, sebab orang tahu kereta bukan macam ni, betul? Mana gearbox dia, mana steering dia? Betul? Jadi kamu kena faham. Jadi setiap perkara yang ada, kita nak mulakan, kita perlu faham apakah itu sejarah. Kalau kamu dah faham apa itu sejarah, kamu dah faham konsep sejarah, takkan timbul sebarang masalah untuk kamu terus mempelajari subjek ini dengan lebih mendalam. Okey? Jadi bab ini akan ada beberapa topik. Yang pertama, pengertian sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Kita sebut sejarah, itu sejarah saja, betul? Satu perkataan. Cikgu marah. Nama kamu apa dia? Azmi?
Cikgu marah Azmi. Lepas tu nama Yusof. Yusof bagi tahu ke kawan dia, Ali, tadi cikgu sejarah marah Azmi, Azmi kemaluan. Betul? Tapi kenapa kamu ketawa? Definasi itu sangat penting, betul? Cikgu tak gunakan sebarang perkataan yang salah dari segi tata bahasa, tapi otak kamu yang tercemar fikir benda yang lain. Faham? Jadi setiap benda tu kena ada definasi. Sebab kemaluan itu sendiri ada dua makna yang berbeza, betul? Jadi kamu kena faham apakah itu sejarah. Sejarah dari segi, kalau tanya peristiwa lepas, itu saja. Benda dah lalu, sejarah. Dia adalah sejarah hitam saya. Habis. Betul? Tapi definisi yang sepatutnya kamu kena faham di tingkatan 1. Yang kedua, kamu kena faham ciri-ciri sejarah. Bukan semua perkara boleh jadi sejarah yang dah lalu. Kamu berak di tandas Datuk Ahmad, sejarah atau tidak? Tak ada. Kamu makan di kantin sekolah nasi lemak, sejarah ke? Tak. Apa yang boleh dianggap sebagai sejarah? Kamu kena faham. Yang tu yang kita akan belajar dalam topik 1.2 nanti. Okey? Yang seterusnya, sumber-sumber sejarah. Sumber ini ialah source. Sebab benda ni benda yang dah lalu. Katakan berlaku aksiden di depan gate sekolah kamu. Faham? Berlaku satu kemalangan. 2 orang meninggal, contohnya. Tanya seorang lagi, dia kata motor ni yang pecut masuk dalam, kereta tu slow saja. Seorang pula kata kereta tu nak overtake, kena. Betul? Satu aksiden tapi banyak cerita. Pernah kan? Tanya seorang berapa orang meninggal, satu kata 3 orang, satu akan kata 2 orang. Betul? Jadi benda yang lalu, macam mana kamu nak tahu cerita yang benar-benar betul? Kamu nak terima daripada sumber ini, kamu nak terima daripada sumber ini, kita perlu ada bukti, betul? Sebab sejarah dalam bahasa Inggeris kita panggil history, betul? H-I-S, is tu lelaki lah merujuk, story, S-T-O-R-Y. Tetapi sejarah pun sama, satu cerita. Tetapi cerita sejarah adalah cerita yang benar. Faham? Cerita yang telah berlalu dan cerita yang benar. Itu saja kita boleh anggap sebagai sejarah. Kalau cerita itu bukan benar, dia tinggal jadi novel. Faham? Jadi macam mana kamu nak buktikan benar? Kamu kena buktikan sumber-sumbernya. Kamu pergi tengok kat sini ada tempat ni. Kamu pergi cek rekod hospital. Kamu cek minggu lepas dia ponteng. Kita boleh cek balik dalam kedatangan. Betul? Dia datang sekolah atau tidak. Ada rekod-rekod, ada bukti-bukti. Faham? Jadi yang tu yang kita akan lihat sumber-sumber sejarah. Sebab kadang-kadang peristiwa itu dah berlalu beratus tahun, beribu tahun. Kita nak ungkit balik peristiwa tu, kita perlukan bukti. Faham? Okey, bukan hari ini berlaku, esok kita ambil, tak. Kadang-kadang dah berpuluh tahun. Okey. Seterusnya, kaedah pengkajian sejarah. Bagaimana bila ada bukti, sejarah itu akan dikaji atau ditulis. Nanti yang ni cikgu akan terangkan nanti dalam bab yang akan datang. Okey, bukan bab dalam topik yang akan datang. Seterusnya ialah pentafsiran sejarah. Satu perkara yang sama tetapi akan membawa beberapa pentafsiran yang berbeza. Betul? Satu perkara yang sama akan bagi, dia macam ni. Kamu pergi makan kat kedai, contohnya kedai di Lenggong UNESCO. Contoh. Faham? Makan menu yang sama, nasi ayam. 2 orang daripada kamu makan, seorang kata sedap, seorang kata tak sedap. Benda yang sama, betul? Macam tu juga, kamu tengok satu cerita wayang, kamu tengok
Seorang akan kata ceritanya menarik, seorang kata tak ada apa pun, bosan, boring. Betul? Jadi, walaupun kita semua adalah melihat benda yang sama, tetapi pentafsiran kita akan berbeza. Pandangan kita akan berbeza. Pendapat kita akan berbeza. Faham? Jelas? Okey. Azmi, kamu pergi tengok harga keyboard kat belakang, kat situ. Kalau ada duit, kamu boleh rosakkan. Cek harga yang tertera pada dinding tu. Okey. Cek dinding. Berapa ringgit? Ada duit boleh rosakkan. Dan akhir sekali, kepentingan sejarah. Kepentingan sejarah. Kita belajar sejarah. Cerita dah lalu. Orang yang ada dalam cerita itu pun dah mati. Betul? Jadi apa yang pentingnya? Kenapa perlu kita pelajari sejarah? Betul? Yang itulah yang kita akan belajar. Kenapa perlu kita mempelajari sejarah? Kalau tak penting, dia takkan jadi satu subjek dalam sekolah. Betul? Kalau tak penting, dia takkan jadi satu subjek wajib lulus SPM. Betul? Mesti penting. Tak perlu kamu fikir tak penting. Tetapi kamu perlu tahu kenapa ia penting. Jelas? Ini yang kita akan belajar sepanjang bab yang pertama di tingkatan 1. Okey. Bab ni, okey, kita boleh masuk ke topik yang pertama, pengertian sejarah. 1.1. Tolong rujuk nota kamu yang kamu dah tulis, buat penambahan daripada penerangan cikgu. Okey, sejarah ni dia ada dua pengertian atau pendapat. Okey. Yang pertama, pendapat sejarawan. Pendapat sejarawan maksudnya dia expert. Faham? Dia seorang yang pakar dalam bidang sejarah. Dia akan membawa satu pengertian yang lebih terperinci. Okey. Katakan kamu sakit kaki, itu saja kamu tahu. Dia sakit apa? Sakit kaki. Tapi bila kamu pergi jumpa doktor, doktor akan bagi tahu dengan lebih terperinci, betul? Punca muscle kamu koyak ke ataupun tulang kamu retak ke, doktor yang tahu. Jadi sejarawan adalah pakar-pakar yang mengkaji bidang sejarah. Jadi mereka ada satu pengertian, dan pengertian umum macam kita lah. Faham? Bila tanya kita apa itu sejarah? Sejarah benda yang lepas. Betul? Itu saja. Jadi kita akan lihat kedua-dua pengertian. Pandangan sejarawan ini ada 3 orang. Yang pertama, Ibni Khaldun. Apa nama dia? Ibni Khaldun. Yang kedua ialah Herodotus. Yang ketiga ialah Muhammad Yusuf Ibrahim. Ibni Khaldun dengan Herodotus merupakan pakar filosofi, pakar falsafah, seorang daripada tamadun Yunani dan seorang lagi daripada tamadun Arab atau tamadun Islam. Boleh faham? Dan mereka bukan hidup 100 tahun dahulu, dah beratus tahun dahulu. Mereka mentafsir apakah itu sejarah. Ilmu yang mereka bagi diwarisi sampai ke hari ini. Boleh faham? Jadi kita lihat apa yang mereka ceritakan. Yang pertama, Ibni Khaldun, dia memberitahu sejarah itu tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia. Perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia. Boleh faham? Sejarah bukan tentang haiwan. Sejarah bukan tentang
ikan di lautan. Sejarah adalah kehidupan kita, tingkah laku kita, perkara-perkara yang kita telah capai, bangunan-bangunan yang kita pernah bina, peperangan yang kita pernah lalui, penjajahan yang kita pernah lalui, kemerdekaan yang kita pernah kecapi. Semua ini adalah tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia. Okey, berapa universiti 50 tahun yang lepas kat Malaysia? Berapa universiti hari ini? Berapa orang dahulu pergi ke sekolah? Hari ini berapa orang tak pergi ke sekolah? Betul? Dahulu yang pergi ke sekolah jumlahnya sikit. Hari ini tak perlu kita kira berapa orang pergi ke sekolah, kita bilang berapa orang yang tak pergi ke sekolah. Ini semua kita adalah peradaban manusia, perubahan yang berlaku. Kenapa perubahan itu berlaku pada sifat-sifat manusia? Kalau dahulu, kalau dahulu di sekolah rendah kamu akan belajar ataupun kamu akan tengok cerita Superman, Spiderman dan sebagainya, betul? Sekarang macam mana? Dah mula dah. Kalau dahulu pelajar perempuan akan berkeliaran, mak minta pergi kedai ambil basikal, dia akan pergi, betul? Sekarang dia kata panas, kulit akan gelap. Sebab apa? Dah masuk remaja, nak jaga kecantikan, betul? Dia ada perubahan dalam sifat kamu daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Sifat-sifat manusia sentiasa berubah, betul? Jadi kita bukan nak lihat diri kamu, kita nak lihat dalam satu konteks yang lebih besar, iaitu konteks kenegaraan, konteks ketamadunan. Boleh faham? Ini yang kita lihat, supaya kita menghargai di masa akan datang, kita menghargai apa yang kita telah lalui, apa yang kita telah kecapi hari ini, dan bagaimana kita akan menghargai apa yang kita ada sekarang. Boleh faham? Seterusnya, Herodotus. Tafsiran Herodotus mengatakan sejarah ini ialah penceritaan tentang tindakan manusia, sebab-sebab mereka lakukan. Boleh faham? Kalau berlaku satu perang, kenapa perang ini berlaku? Tindakan manusia. Boleh faham? Kalau berlaku penjajahan di tanah Melayu, kenapa Inggeris boleh menjajah tanah Melayu? Sebab-sebabnya. Boleh faham? Kalau Tun Perak ataupun bukan Tun Perak, Datuk Maharaja tewas, Datuk Maharaja Lela tewas dalam penentangan Birch, penentangan Inggeris. Kenapa dia boleh tewas? Esok kita akan ambil iktibar dan kita akan melakukan satu penentangan yang lebih hebat. Boleh faham? Benda itu sangat penting sebab esok kamu akan tengok abang-abang kamu, kakak-kakak kamu yang berjaya dan yang terkandas masuk ke universiti. Kamu tengok sifat-sifat mereka, sifat mana yang dimiliki oleh pelajar yang berjaya masuk ke universiti dan sifat mana yang ada pada seorang pelajar yang tak dapat masuk ke universiti. Kamu kena ikut, betul? Kamu ikut, sepatutnya kamu akan jadi macam tu, betul? Okey? Faham? Jadi, apa yang kita akan belajar ialah tindakan manusia itu dan kenapa kamu datang ke sekolah, satu tindakan, betul? Sebab kamu datang ke sekolah mencari ilmu, menjadi insan yang berguna. Banyaklah ayat-ayat moral yang kamu bagi. Sebabnya mungkin satu dipaksa oleh ibu bapa kamu, betul? Ataupun malas duduk rumah, boleh jumpa kawan, betul? Mesti ada tindakan. Tiba-tiba kawan kamu di sebelah kamu tumbuk kamu. Tiba-tiba dia tumbuk kamu. Kamu tanya kenapa dia tumbuk, tak tahu saja. Boleh? Kamu percaya tak? Mesti ada sebab dia tumbuk kamu, betul? Tiba-tiba seorang itu sangat berbaik dengan kamu. Mesti ada sebab. Takkan orang saja-saja nak berbaik dengan kamu, betul?
Dan mengikut Muhammad Yusuf Ibrahim pula, sejarah adalah catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Kita mencatat, kita merekod peristiwa yang lalu itu, sebagai sejarah. Kalau kita tak catat, kita tak merekod, benda ni akan berubah-ubah dari satu mulut ke satu mulut, satu mulut ke satu mulut. 50 tahun kemudian ceritanya ada banyak version dah. Betul? Ada banyak bahagian dah akan hilang dah. Jadi sekarang ni kamu kena hafal tiga orang tokoh yang memberi definisi tentang sejarah, iaitu Ibn Khaldun, Herodotus dan Muhammad Yusuf Ibrahim. Yang pertama, dia bagi tahu tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia, perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia. Ini adalah definisi yang diberi oleh Ibn Khaldun. Herodotus, dia memberikan atau mendefinisikan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan. Boleh faham? Tindakan manusia, kenapa kamu lakukan tindakan tersebut? Kita kaji. Itu adalah sejarah. Muhammad Yusuf Ibrahim pula mendefinisikan catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Dianggap sebagai sejarah. Sekarang kita masuk pandangan umum atau pengertian umum. Sejarah berasal daripada perkataan bahasa Arab syajaratun, yang bermaksud pokok atau pohon. Syajaratun. Jadi dari satu batang pokok itu akan pergi banyak dahan, betul? Banyak daun. Dari mana kamu lahir? Siapa datuk kamu? Datuk kamu ada berapa orang anak? Dari datuk kamu, dia kahwin dengan siapa? Dari situ dia akan pergi kepada siapa sampai kamu lahir, betul? Itu kita panggil salah sila. Itu sejarah. Riwayat. Satu cerita yang dari awal kita turunkan ataupun kita ikut sampai ini. Keturunan atau asal usul. Ini adalah pengertian umum, iaitu salah sila, riwayat, keturunan atau asal usul. Satu lagi pengertian umum tentang sejarah ialah penyelidikan tentang perkara-perkara yang telah berlaku. Benda yang telah lepas kita selidik balik, dan biasanya perkara-perkara yang berlaku itu setiap hari banyak perkara yang berlaku, betul? Kasut kamu koyak, kamu tertinggal bas. Itu perkara penting tak? Tak. Tapi kalau kamu tertinggal bas dan kena culik orang, perkara penting tak? Penting. Sebabnya ada peristiwa di luar daripada sepatutnya. Faham? Jadi perkara-perkara yang telah berlaku, yang penting adalah sejarah. Perkataan yang penting itu sangat penting. Ada sebarang soalan? Hari ini kita telah habiskan 1.1 pengertian sejarah. Okey? Kalau tidak ada, kita berada di dalam bab yang pertama, tingkatan 1. Tajuk bab yang pertama ialah sejarah dan kita. Dalam bab ini kita ada 6 tema yang perlu dihabiskan. Yang pertama adalah pengertian sejarah. Yang kedua ialah ciri-ciri sejarah. Yang ketiga ialah sumber-sumber sejarah. Keempat, kaedah pengkajian sejarah. Kelima, pentafsiran sejarah. Dan yang keenam,
kepentingan sejarah. Sepanjang bab ini kita akan melihat 6 topik perbincangan ini supaya kamu faham dengan lebih jelas apakah itu sejarah. Faham? Sebab bagi kebanyakan daripada kamu, ini adalah peralihan satu subjek yang baru kamu kenal bila kamu melangkah masuk ke sekolah menengah. Di sekolah rendah, mungkin kamu pernah dengar sejarah itu dari segi perkataan saja dan kamu tidak mengambil sebarang subjek yang ada kaitan dengan sejarah, betul? Kamu pernah belajar matematik, kamu pernah belajar sains, kamu pernah belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris di sekolah rendah, betul? Pernah tak kamu belajar sejarah, geografi? Tidak. Okey, ini adalah antara subjek-subjek baru yang akan kamu belajar sampailah kamu tua nanti. Masuk universiti pun akan ada subjek sejarah. Faham? Jadi, seperti yang dalam kelas yang lepas, cikgu dah terangkan pada kamu bahawa kertas sejarah ataupun subjek sejarah ini adalah subjek wajib lulus SPM. Maksudnya kalau kamu gagal sejarah, tak dapat kepujian dalam sejarah, kamu tidak boleh masuk bekerja di sektor awam atau kerja dengan kerajaan. Faham? Okey, kita teruskan. Dalam kelas yang lepas kita telah melihat pengertian sejarah mengikut 3 orang tokoh, betul? Namakan ketiga-tiga orang tokoh tersebut. Ibn Khaldun. Yang seterusnya Herodotus dan Muhammad Yusuf Ibrahim. Okey, 3 nama ini tidak semestinya dan sepatutnya kamu tidak rujuk buku langsung. Sebab kita baru belajar sedikit saja. Faham? Kalau yang tu pun kamu dah boleh lupa, maksudnya kamu tak buat ulang kaji. Okey. Dan kita telah lihat pandangan ketiga-tiga orang ini dalam kelas yang lepas. Kemudian kita telah lihat pengertian umum tentang sejarah, iaitu sejartun yang membawa maksud apa? Daripada bahasa Arab bermaksud pokok atau pohon, salah-sila, riwayat, keturunan atau asal usul. Kemudian satu lagi pendapat umum ialah penyelidikan tentang perkara-perkara yang telah berlaku. Kemudian kamu telah buat latihan pengukuhan, betul? Dan hari ini kita akan masuk ke topik yang seterusnya, iaitu 1.2 ciri-ciri sejarah. Okey. Bila kita sebut sekolah, dia mesti ada ciri-cirinya, betul? Kalau cikgu tunjuk kamu satu bangunan dan bagi tahu ini sekolah yang cikgu belajar dahulu, mungkin kamu tertanya-tanya. Katakan cikgu tunjukkan pada kamu satu kedai, kemudian cikgu bagi tahu inilah tempat cikgu belajar dulu. Kamu akan petikaikan, betul? Sebabnya, sebab apa? Bila sebut sekolah saja, dalam mindset kamu, dalam pemikiran kamu, kamu akan fikir something. Ada bangunan, ada padang. Okey, bentuk bangunan dia pun akan tunjukkan macam sekolah, betul? Dia mesti panjang, ada banyak bilik, betul? Baru kamu akan percaya sekolah. Okey. Tiba-tiba cikgu tunjuk satu warung kat Medan Lenggong, bagi tahu inilah Tesco, kamu akan percaya tak? Kenapa kamu tak akan percaya? Sebab kamu pernah tengok Tesco, betul? 10 Tesco kamu tengok pun akan ada satu persamaan, akan ada satu ciri. Okey? Betul? Bila cikgu tunjukkan okey,
atau perkenalkan kamu dengan seorang yang pakai jeans koyak, rambut, tas ikat, t-shirt, entah berapa tahun tak cuci. Lepas tu cikgu perkenalkan kamu, inilah pelajar cemerlang Datuk Ahmad. Kamu akan percaya tak? Mindset kamu akan berubah, betul? Cikgu tunjuk satu tanah kecil, kemudian kata inilah padang sekolah. Kamu takkan percaya, betul? Sebabnya yang ni, cikgu tiba-tiba panggil Atika, bagi tahu ini adalah olahragawan sekolah. Olahragawan maksudnya apa? Lelaki. Kamu akan percaya tak? Kenapa? Sebab perempuan ada ciri-cirinya, betul? Laki ada ciri-cirinya, betul? Ada yang rasa tak? Ada tak pelajar lelaki yang rasa ada ciri-ciri dia sepatutnya dia ada ciri-ciri tertentu, tapi dia rasa macam Tuhan dah salah cipta dia. Dia nak ubah, modify, ada tak? Tak ada kan? Bagus. Lepas tu pergi buat suntikan dan sebagainya akan ada. Sebab nak lengkapkan ciri-ciri yang hilang. Ada kes-kes macam tu, betul? Kamu janganlah jadi macam tu. Jadi bila sebut semua perkara, kita akan lihat ciri-cirinya. Bila sebut nasi lemak, dia bagi warna kuning saja, kamu akan percaya tak nasi lemak? Takkan? Kamu nak nasi lemak mesti warna putih, betul? Jadi semua perkara yang kita tengok, kita lihat, mesti ada ciri-ciri. Begitu juga dengan subjek sejarah. Kamu dah tahu sejarah adalah pengkajian tentang peristiwa yang lepas, peristiwa yang lampau, peristiwa yang telah berlaku. Tetapi, adakah semua peristiwa yang lepas itu kita boleh terima sebagai peristiwa bersejarah? Ayah kamu hantar kamu ke sekolah hari ini. Dah lepas, betul? Adakah peristiwa tersebut kamu nak rekodkannya jadi sebagai sebuah peristiwa bersejarah? Kamu kena fikir yang tu. Okey? Mungkin hari ini kamu rasa tidak, tetapi 20-30 tahun yang lepas akan datang, kamu akan kata, dulu saya ke sekolah, setiap hari ayah saya yang akan hantar kamu ke sekolah. Mungkin itu akan jadi penting. Jadi, kita kena lihat ciri-ciri sejarah itu sendiri. Peristiwa yang macam mana, perlu ada elemen yang macam mana perlu wujud untuk kita menerimanya sebagai sejarah. Yang paling penting ialah penting dan bermakna. Kalau tak penting dan tak bermakna, perkara tersebut tidak akan menjadi peristiwa bersejarah. Kamu kena faham. Jelas? Sebab setiap hari kamu akan hidup sampai 80 tahun. Kamu akan hidup mungkin 90 tahun. Dalam 90 tahun tu kamu akan ada 24 jam. Setahun 365 hari. Kalau 10 tahun pun dah berapa ribu hari? Dah 3,000 hari lebih, betul? Banyak perkara yang kamu akan lalui setiap hari, setiap detik dan setiap saat. Adakah semua peristiwa itu akan menjadi peristiwa bersejarah? Tidak. Okey, kamu ponteng sekolah, fail SPM, lepas tu kamu duduk cuci longkang contohnya. Adakah itu peristiwa bersejarah? Ponteng sekolah? Peristiwa bersejarah. Sebab kalau hari itu kamu tak ponteng, mungkin hari ini kamu buat kerja yang okey sikit. Faham? Sebab setiap tindakan kamu akan ada sebab dan akibat. Apa yang kamu buat hari ini, esok kamu akan terima akibatnya. Kamu percaya atau tidak?
Kenapa kamu berada di sini? Sebabnya adalah semalam. Kamu percaya atau tidak? Kalau semalam di UPSR kamu cemerlang, mungkin tak kamu berada di sini? Mungkin kamu berada di kelas rancangan KAS, betul? Mungkin kamu berada di MRSM, betul? Sebab hari ini adalah berpunca daripada semalam. Apa yang kamu akan buat hari ini, akibatnya kamu akan terima esok. Faham? Sebab itu, kita anggap sejarah bukan sesuatu untuk kita adalah sesuatu untuk kita peristiwa-peristiwa yang bermakna. Mungkin untuk kamu tidak bermakna, untuk orang lain peristiwa itu bermakna. Faham? Seorang telah merompak duit kamu RM10 saja. Jadi kamu rasa macam tak penting, RM10 sekejap kamu boleh ambil, betul? Tapi untuk pencuri itu, RM10 itu mungkin bermakna. Faham? Faham? Kenapa boleh bermakna? Lepas curi dia kena hantam dengan lori ke, motor ke? Mungkin, betul? Ketika melarikan diri. Jadi banyak peristiwa. Yang paling penting, sebabnya mesti ada penting dan bermakna. Kedua, ada sebab dan akibat. Yang ketiga, mesti apa? Tepat dan benar. Ini kamu tak boleh pertikaikan atau wujud keraguan. Kalau wujud keraguan sahaja, peristiwa itu kita tak boleh terima sebagai peristiwa bersejarah. Sebab salah satu ciri-ciri yang penting bagi sejarah ialah mesti peristiwa lampau yang telah berlaku. Kamu bagi tahu, saya dapat 10A PMR. Lepas tu saya malas nak belajar, saya tak nak ambil SPM. Orang akan percaya tak? Kamu cerita kat cucu, dulu datuk, kamu dah tua dah. Kamu cerita kat cucu kamu, saya dulu waktu sekolah PMR 10A. Cucu kamu pun akan, satu kalau cucu yang ikut saja, lain. Kalau cucu yang cerdik sikit, dia akan fikir waktu tu ada berapa subjek PMR? Berapa subjek? 7 atau 8 saja, betul? Jadi dia akan pertikaikan adakah kenyataan kamu benar atau tidak. Tak tepat, tak benar, peristiwa itu kita tolak, buang ke tepi, betul? Okey? Jadi bukti sumber segala-galanya mesti wujud. Okey? Jadi apakah ciri-ciri sejarah? Penting dan bermakna. Kedua, tepat dan bermakna. Ketiga, sebab dan akibat. Setiap peristiwa yang bermakna mesti berlaku ada sebabnya, betul? Dan bila dah berlaku, mesti ada kesannya. Tak kira kesan yang baik ataupun kesan yang buruk. Kesan itu tidak semestinya baik, tidak semestinya buruk. Dua-dua pun boleh. Faham? Okey, kamu rajin belajar ketika di sekolah, kesan yang baiknya kamu akan masuk ke universiti dapat pekerjaan yang baik. Kamu malas belajar ke sekolah, kesannya habis, terkandas, masa depan gelap. Boleh jadi, betul? Jadi kesan baik atau buruk kita ketepikan. Tapi setiap peristiwa itu akan ada kesan. Faham? Akibat itu adalah kesan. Okey, sesuatu yang meninggalkan kesan. Kita lihat penting dan bermakna. Macam mana kita boleh anggap sebagai penting dan bermakna sesuatu yang meninggalkan kesan.
Katakan Syafiqah, betul? Ditinggalkan boyfriend. Penting atau tidak? Syafiqah. Ha? Tak penting sebab dia dah tinggalkan, buat apa nak fikir tentang dia macam tu. Penting atau tidak? Apa yang tak penting? Boyfriend tak penting ke peristiwa tu tak penting? Ha? Jadi boyfriend tu masih penting lah. Tak. Okay. Katakan dia ditinggalkan. Biasanya, siapa yang buat pusing tu? Biasanya, dalam perjalanan hidup kamu mungkin ada 20 boyfriend kamu tinggalkan, betul? Sampai kamu tak kenal, macam pernah couple dengan dia, tapi mungkin tak. Tapi yang pertama kamu akan ingat, betul? Betul? Tapi katakan kamu berhujah dengan boyfriend kamu, tiba-tiba dia tumbuk kamu sekali. Penting atau bermakna? Bermakna. Lain kali kamu boleh jadikan iktibar, lain kali jangan cakap banyak. Akibat cakap banyak ialah kena tumbuk. Faham? Contoh saja. Bermakna dan yang penting diingati. Bermakna dan yang penting diingati sebabnya akan meninggalkan kesan pada diri kamu. Macam untuk sejarah negara, ada banyak peristiwa-peristiwa yang penting. Sebagai seorang warga negara, kamu kena ingat. Yang paling penting ialah tarikh kemerdekaan. Faham? Bila Malaysia mencapai kemerdekaannya, bila tarikh dia? Yang di hujung tahun 31 Ogos tahun 1957. Macam tu juga dalam diri kamu pun ada beberapa perkara yang perlu kamu ingat. Okey? Contohnya tarikh lahir ibu bapa kamu. Bila ibu kamu lahir? Tarikh lahir ibu kamu pun kamu tidak ingat. Maksudnya, ibu kamu tak penting. Betul? Tarikh lahir boyfriend ingat kan? Boyfriend ingat kan? Facebook, ada je kawan, wah happy birthday. Birthday kamu akan wish. Betul? Bukan birthday, birthday. B-E-S. Yang tu ingat. Tapi kat rumah ada seorang ibu dah habis terabai. Tarikh lahir ayah kamu, kamu kena ingat, betul? Tarikh lahir kamu, kamu kena ingat. Tarikh lahir adik-beradik kamu, kamu kena ingat sekurang-kurangnya. Sebab mereka adalah orang-orang yang berada di sekitar kamu yang penting dan bermakna, betul? Okey. Tepat dan benar, ini sangat penting . Dalam Facebook setiap hari dia birthday. Wall dia hari ni birthday. Hari ni nak celebrate birthday. Berapa kali birthday dalam setahun tak tahu. Iaitu tidak boleh direka atau ditokoh tambah. Ini sangat penting. Okey. Kadang-kadang peristiwa yang berlaku adalah sesuatu yang mengaibkan kita. Okey. Tapi peristiwa itu perlu direkod sebenar-benarnya supaya esok kita jadikannya sebagai iktibar. Tolong diam ketika cikgu sedang bercakap. Okey. Katakan berlaku kemalangan di depan sekolah kamu. Kamu cerita kat orang, wah motor tu laju, lepas tu dia kona kat situ dan sebagainya. Padahal kamu tidak berada di tempat kejadian pun. Kamu dengar daripada orang lain.
Mungkin cerita itu benar, mungkin cerita itu tidak benar. Okey, jadi apabila berlaku keadaan tersebut, kita perlu dipertanggungjawabkan dari segi sumber dan kesahihannya. Sumber ialah siapa yang bagi cerita tu. Kalau satu kampung tahu dia kaki kelentong, kamu nak percaya dia tak? Yang tu sumber tu memang tak boleh terima, kita kena reject, betul? Kesahihannya pun sangat penting. Kamu kata, hari tu saya dah hantar kerja kat meja cikgu, saya dah letak dah atas meja cikgu, cikgu tanya bila? Jumaat lepas. Padahal Jumaat lepas dah cuti, betul? Kesahihannya boleh dipertikaikan. Contohnya, sumber-sumber macam mana? Peristiwa apa? Bila berlaku? Siapa yang terlibat? Dan tarikhnya. Bila kamu cerita sesuatu perkara, bila kamu bagi tahu, saya letakkan meja cikgu di bilik guru pada hari Jumaat jam 9 pagi. Kamu bagi tahu Cikgu Ali nampak. Maksudnya semua insiden itu kamu boleh bagi bukti, betul? Sahih. Seterusnya kita lihat uraian kepada sebab dan akibat. Sebab dan akibat ni biasanya kita akan tanya, apa yang berlaku? Siapa yang buat? Bila berlaku? Di mana berlaku? Mengapa boleh berlaku? Bagaimana sesuatu peristiwa itu boleh berlaku? Okey, ini adalah sebab dan akibat. Okey, sebabnya apa, siapa, bila, di mana, mengapa, bagaimana. Semua ni. Mengapa adalah faktor. Betul? Faktor kenapa berlakunya sesuatu peristiwa. Datuk Maharaja Lela menentang Inggeris atau membunuh J.W.W. Birch. Orang tanya, kenapa Datuk Maharaja Lela membunuh Residen Perak yang pertama, J.W.W. Birch? Kamu entah, dia benci kat dia kot. Kamu boleh jawab tak macam tu? Tak boleh. Mesti ada sebab berlaku, betul? Kamu kena terangkan. Jadi, apa yang berlaku adalah Birch dibunuh. Siapa yang bunuh? Datuk Maharaja Lela. Bila dia bunuh? Di Pasir Salak. Di mana? Di sungai ketika dia Birch sedang mandi. Mengapa dia bunuh? Birch bertindak mencampuri adat resam, tak menghormati adat resam, seorang yang terburu-buru, kejam, buat undang-undang barat dan sebagainya. Kamu ada banyak sebab. Dan bagaimana boleh berlaku? Siapa yang merancang peristiwa tersebut? Boleh faham? Kamu kena jelaskan satu demi satu, barulah semua ini akan menjadi sejarah. Boleh faham para pelajar? Jadi ciri-ciri sejarah kita ada 3. Yang paling penting ialah penting dan bermakna. Kedua, ada sebab dan akibat. Yang ketiga, tepat dan benar. Kalau salah satu ciri ini hilang pun, kita tak boleh terima sebagai sejarah. Boleh faham? Contohnya, sebab dan akibat ada, tepat dan benar pun ada. Okey? Tapi benda tu tak penting dan tak ada makna pun. Kamu pergi ke pasar malam Lenggong, contohnya. Sebab kamu pergi nak beli kasut. Akibatnya, dah boleh pakai kasut baru. Tepat semuanya cerita. Kamu beli kasut tu peristiwa yang penting dan bermakna tak? Dalam hidup kamu, kamu akan beli beratus pasang kasut. Betul? Faham? Jadi, salah satu ciri itu hilang pun, kita tak boleh anggapnya sebagai ciri-ciri sejarah. Boleh faham? Latihan pengukuhan. Nyatakan 3 ciri-ciri sejarah dan berikan perkara-perkara yang membuktikan kesahihan fakta. Tolong jawab.
dalam buku nota kamu. Okey. Okey, ini jawapannya. Sekarang kita masuk topik yang seterusnya, 1.3, iaitu sumber sejarah. Okey, sumber sejarah ialah punca kepada bukti kepada sesuatu peristiwa. Boleh faham? Boleh faham? Jadi sumber ni ada dua sahaja. Kamu kena ingat sumber ni ada dua sahaja, iaitu sumber pertama kita panggilnya sebagai sumber premier. Catatlah. Sumber premier. Sumber yang kedua ialah sumber sekunder, ataupun sumber kedua kita akan juga kenalinya sebagai sumber sekunder. Jadi sumber sejarah hanya ada dua. Boleh faham? Hari ini kita belajar tentang Datuk Maharaja Lela membunuh J.W.W. Birch. Dari mana kita dapat tahu Datuk Maharaja Lela membunuh J.W.W. Birch? Dari buku sejarah, betul? Yang diturunkan sejak turun-temurun. Jadi, adakah buku sejarah itu boleh jadi sumber pertama? Tidak boleh. Faham? Sumber premier ialah sumber yang asli, yang wujud, sumber yang pertama sekali, yang belum diterbitkan, ditafsir. Kita panggil sumber yang pertama. Okey, jadi sumber sejarah ada berapa? Bila pula ada tiga? Sumber pertama dan sumber kedua. Kita lihat, sejarah ditulis berasaskan kajian terhadap sumber sejarah. Ingat, tak ada sumber sejarah. Mungkin kadang-kadang cerita daripada datuk kamu betul, tetapi kita nak cari bukti tak dapat. Jadi benda tu kita kena tolak sebab tak ada cerita. Macam bila mereka cerita tentang zaman Jepun, zaman komunis, itu adalah pengalaman mereka yang sebenarnya, tetapi boleh tak kita buktikan? Sebab ramai orang yang ada ketika itu mungkin dah ini, betul? Sumber sejarah memberikan maklumat dan bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa. Esok kalau kamu buat cerita, okey, kamu kata esok hari jadi saya, jangan tipulah, merepek, orang akan petikaikan, betul? Kamu kena ada bukti. Kamu boleh campur apa? IC kamu. Kad pengenalan kamu adalah sumber sejarah yang membuktikan kamu adalah warga negara Malaysia yang lahir pada sekian-sekian tarikh. Didaftarkan, betul? Jadi orang tak boleh petikaikan apa yang kamu ceritakan disebabkan apa? Kamu mempunyai sumber-sumber sejarah yang kukuh, tepat dan benar. Faham? Apa tu sumber premier atau sumber pertama? Okey. Yang ni kita tak sempat habiskan hari ini, kita akan sambung dalam kelas yang akan datang. Okey. Cikgu akan ajar kamu sumber pertama dan sumber kedua dalam kelas yang akan datang. Kalau ada sebarang soalan tentang apa yang kita pelajari hari ini, tolong tanya sekarang. Okey, kita berada di sejarah tingkatan 1. Okey, bab yang pertama, sejarah dan kita. Dalam bab ini, kita ada 6 topik yang perlu kita habiskan. Okey. Yang pertama, 1.1, pengertian sejarah. Yang kedua, 1.2, ciri-ciri sejarah. Pengertian sejarah, kita telah lihat ada 2 bahagian, iaitu pandangan sejarawan dan pandangan umum. Pandangan sejarawan itu adalah
Siapa dia? Tokoh-tokoh. Ibn Khaldun, Herodotus dan Muhammad Yusuf Ibrahim. Manakala pandangan umum kita lihat satu daripada istilah bahasa Arab dan satu lagi penyelidikan tentang perkara-perkara yang telah berlalu. Kemudian kita lihat ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah ada berapa? Ada 3. Yang pertama, penting dan bermakna. Yang kedua, sebab dan akibat. Dan yang ketiga, tepat dan benar. Okey, mudah sahaja betul setakat ni. Hari ini kita masuk 1.3. Satu lagi topik iaitu sumber-sumber sejarah. Okey. Selepas tu kita ada 3 lagi topik iaitu kaedah pengkajian sejarah, pentafsiran sejarah dan kepentingan sejarah. Okey. Hari ini kita masuk topik 1.3. Okey. Okey, semua ini kita telah pelajari. Okey. Semua ini kita telah pelajari dan kita masuk terus ke topik 1.3. Okey. Sumber sejarah. Sumber sejarah adalah satu elemen yang sangat penting sebab kita tulis sejarah bukan berdasarkan imajinisasi. Faham? Kamu tak boleh fikir ataupun kita tidak tulis sejarah berdasarkan andaian. Mungkin dia mati disebabkan termakan racun tikus. Tak boleh. Faham? Kamu kena ambil, pergi dapat pengesahan daripada doktor, pengesahan perubatan, baru kamu boleh tulis dia mati sebab makan racun tikus. Buktinya ialah laporan berdasar daripada doktor. Boleh faham? Akan jadi sumber sejarah. Faham? Jadi kita lihat, sejarah ditulis berasaskan kajian terhadap sumber sejarah. Okey? Bukannya kamu ambil saja satu sumber, kamu terus tulis. Tidak juga. Faham? Kamu akan buat penyelidikan sama ada sumber itu benar atau tidak. Sumber itu sahih atau tidak. Dah benar-benar sumber itu boleh diterima, barulah kita akan buat penulisan sejarah. Sumber sejarah memberikan maklumat dan bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa. Terdapat berapa sumber? 2 sumber seperti yang telah cikgu terangkan sedikit di kelas yang lepas, iaitu sumber pertama kita kenali sebagai sumber premier dan sumber kedua. Boleh faham? Okey, kita teruskan di sini. Sumber pertama. Apa itu sumber pertama atau sumber premier? Yang pertama adalah bahan dalam bentuk kertas, fosil, artifak dan lisan. Ini akan menjadi sumber yang pertama. Okey. Yang ni adalah, kita lihat apa tu fosil. Fosil ialah tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada zaman lampau. Hari ni kita kata, ahli sejarah kata, pernah wujud dinosaur. Dinosaur dah pupus. Bukti apa dinosaur dah pupus? Tulang-tulang dia, bukti DNA, semua ada. Jadi yang tu akan jadi bukti. Kita jumpa peramen, betul? Manusia paling tua. Bukti berlakunya penempatan awal di kota Tampan. Jadi bagaimana kita nak tahu? Orang, kita nak cari orang yang pernah hidup pada zaman itu memang takkan jumpa dah. Betul? Kita akan gunakan fosil, iaitu tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada zaman lampau. Kita tengok tumbuh-tumbuhan tu. Okey. Kalau ada tanaman, pokok pakis dan sebagainya tertimbus di bawah tanah, maksudnya pernah ada kehidupan, kemudiannya tempat itu sudah tertimbus. Boleh kita kaji. Faham? Artifak.
Artifak ialah bahan yang dicipta oleh manusia seperti kapak, pisau dan pinggan, mangkuk. Siapa yang cakap? Okey. Pernah pergi museum Kota Tampan Lenggong? Kamu tengok ada batu-batu kan? Kamu tengok bentuk batu ni, mungkin saya pernah jumpa kat tepi jalan pun ada, betul? Kamu akan petikai, dia tulis ambil batu tu, dia letak, dia kata pisau lah, penumbuk lah, betul? Sebenarnya bahan tersebut telah melalui satu proses pengimejan untuk mengetahui usia batu tersebut. Faham? Mereka lihat berapa ribu, pernah diukir atau tidak dan sebagainya. Faham? Okey. Jadi ini adalah bukti. Faham? Sumber sejarah. Sebab waktu tu orang zaman dahulu dia tak reti menulis, tak reti membaca. Mereka tak dapat merekodkan kegiatan mereka atau kehidupan mereka seperti yang kita buat sekarang, betul? Hari ini setiap perkara penting akan masuk dalam surat khabar. Dah jadi bukti bertulis. Mungkin 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, kamu ambil keratan surat khabar, kamu boleh bagi tahu pernah berlaku satu peristiwa macam ini, betul? Zaman awal tidak ada orang yang pandai membaca dan menulis. Jadi macam mana kita nak ketahui kehidupan mereka, sejarah mereka, ialah menggunakan kaedah arkeologi, cari gali. Faham? Dalam cari gali itulah ada fosil, artifak dan sebagainya. Faham? Okey. Kalau kamu ambil tumbuh-tumbuhan, haiwan, kita panggil fosil. Kalau kita ambil apa dia? Bahan-bahan ciptaan manusia, kita panggil sebagai artifak. Boleh faham? Seterusnya. Okey. Sumber yang belum diolah dan dicetak. Sumber premier mesti sumber yang tak diolah atau tak dicetak semula. Itu apa kita panggil? Asli, original. Boleh faham? Okey, kamu buka buku teks, kamu akan tengok ada gambar-gambar tentang sumber premier, betul? Kapak lah, tu lah, betul? Kamu tengok dalam buku teks kamu. Kamu nampak? Cikgu tanya kamu, apa yang kamu nampak di dalam buku teks itu sumber premier atau sumber sekunder? Apa yang kamu nampak dalam buku teks itu premier ke sekunder? Salah. Sekunder. Sebab gambar itu telah ditangkap, dimasukkan dalam buku teks dan telah dicetak. Okey? Dah jadi sumber sekunder. Faham? Kalau kamu nak tengok sumber premier, pergi terus ke museum. Itu baru sumber premier. Boleh faham? Okey? Seterusnya, bersifat asli dan belum ditafsir. Kamu ambil diary seorang. Diary itu jadi sumber premier sebab orang tu yang tulis, betul? Tetapi tidak ada sebarang tafsiran lagi dibuat. Apa yang ditulis itu yang kamu baca. Faham? Kamu baca, dia tulis, hari ini banyak sangat stres, saya dah malas ni, saya nak terjun dari bangunan tingkat 4. Okey? Dia dah tulis kat diary itu. Kamu baca, itu saja. Jangan kamu tafsir, dia kata ini ada masalah mental, dia ni dah jadi tak waras dan sebagainya. Bila kamu letak komen, dia ni ada masalah mental, tak waras dan sebagainya, kamu dah buat pentafsiran, betul? Satu penilaian terhadap sumber tersebut. Sumber premier, kita tak boleh tafsir dahulu. Faham? Benda yang telah ditafsir, dia tidak akan menjadi sumber premier. Kalau kamu ambil keratan akhbar, kalau dia kata Perdana Menteri melakukan lawatan ke Lenggong,
untuk membuka atau merasmikan bangunan baru. Contoh, itu saja. Perdana Menteri datang rasmi bangunan baru, itu saja. Sumber premier. Faham? Jangan kamu pergi tafsir benda-benda lain. Bila kamu letak tafsir benda-benda lain, dia bukan lagi sumber premier. Faham? Okey, seterusnya. Contoh sumber premier ialah fail rasmi. Okey, kamu akan dapat satu fail rasmi ataupun daripada pejabat, surat-surat rasmi adalah dimaklumkan bahawa Syafiqah binti Tut telah diterima masuk ke Sekolah Menengah Datuk Ahmad tingkatan 1 pada tahun 2014. Betul? Kalau ada surat, itu adalah sumber premier rasmi. Faham? Adalah dimaklumkan bahawa Azmi bin Tut telah dibuang sekolah digantung sekolah selama 2 minggu. Contoh. Itu adalah sumber premier. Faham? Surat peribadi. Kamu tulis surat peribadi kepada seseorang adalah kita rasa kita perlu berperang dengan orang ni sebab dia dah over sangat. Itu surat peribadi kamu, betul? Itu akan jadi surat sumber premier. Diary apa yang kamu tulis adalah sumber premier. Sekarang berapa orang ada habit tulis diary? Diary ni sesuatu yang peribadi, betul? Tapi sekarang kamu tak kisah dah kamu tulis kat mana? Facebook, status, benci dengan ayah aku. Nak lari daripada rumah. Ada tak? Kamu tulis sindir boyfriend kamu. Betul? Status kamu pun boleh jadi sumber premier kalau tak share. Manuskrip yang belum dicetak dan batu bersurat. Batu bersurat ini dia batu. Dalam batu tu dipahat tulisan. Faham? Sebab zaman dahulu teknologi mencipta kertas belum lagi wujud. Faham? Waktu ni batu bersurat pun akan menjadi sumber premier. Dan satu lagi ialah manuskrip. Kita lihat apa tu manuskrip. Okey. Manuskrip ialah naskah tulisan tangan atau bahan yang disediakan oleh penulis untuk dicetak dan diterbitkan. Katakan kamu nak tulis novel, contoh novel tu dia takkan wujud terus dicetak. Kamu akan tulis dulu, betul? Kamu akan print, kemudian kamu akan bawa ke syarikat penerbitan untuk dicetak dan diperbanyakkan salinan. Salinan yang pertama yang asal itu adalah sumber premier. Boleh faham? Yang banyak-banyak telah dicetak itu dia akan jadi sumber sekunder. Yang original, asli itu sumber premier. Boleh faham? Faham? Jelas Okey. Seterusnya. Okey. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan berkaitan dengan sumber premier? Kamu boleh kemukakan soalan sekarang. Senang saja, betul? Ada sebarang masalah, kamu rasa rumit dan sebagainya. Sumber premier, ada berapa sumber? Mana ada 3? 2 saja. Pertama dan kedua. Pertama kita panggil premier, kedua kita panggil sekunder. Apa tu premier? Yang original, asli. Faham? Itu adalah yang ni. Seterusnya, sumber kedua atau sumber sekunder. Kita lihat. Okey. Bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis. Kita panggilnya sebagai sumber sekunder. Kamu belajar penempatan awal di Tanah Melayu adalah di Kota Tampan Lenggong. Kamu belajar dari mana? Buku teks. Jadi kamu bukannya kamu belajar daripada tempat itu sendiri. Maksudnya kamu dah jadikannya sumber kedua. Sebab
Orang lain ambil daripada sumber pertama, dia tulis dan bagi tahu kamu. Boleh faham? Dia tak ada kalau 10 kali cetak, dari situ dia pergi ke satu buku, dari buku tu dia ambil dicetak pun kita panggil 2 saja. Yang original pertama, yang lain-lain semuanya yang kedua. Faham? Dia tak ada sumber ketiga, keempat. Dicetak 10 kali kamu kata sumber 10. Tak ada. Faham? Seterusnya ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. Maksudnya sumber ini sudah ditaksir, sudah diolah. Macam mana ditafsir dan diolah? Sebab kamu dapat surat, saya nak terjun dari tingkat 4 sebab stres sangat. Itu sumber premier, betul? Sejarawan tulis pada 21 hari bulan Januari tahun 2014, Melor telah membuat keputusan untuk terjun daripada bangunan disebabkan masalah mental. Dia dah tafsir. Faham? Faham? Dah habis. Faktor-faktor Melor terjun ialah stres. Dia disebabkan stres dia dah jadi mental. Faham? Tengok-tengok ada orang lain tolak dia. Jadi sudah ditafsir sumber. Dia jadi yang ni. Bila ditafsir baru kamu tulis betul. Kalau tak kamu pergi tengok je. Kamu tengok kapak tu saja kat museum. Itu premier. Kamu tengok, oh kapak ni dia besar sangat. Zaman dahulu tangan orang zaman dahulu tu besar kot. Sebab tu dia besar sangat. Sudah, maksudnya kamu dah tafsir. Faham? Kamu kata orang zaman dahulu tak reti buat kapak. Kamu dah buat satu andaian. Tafsiran sudah berlaku. Okey, bahan yang telah diolah, dicetak dan disebarkan kepada umum menjadi sumber kedua, sekunder. Faham? Macam buku teks kamu, buku-buku yang ada di pusat sumber, bahan-bahan yang kamu dapat daripada internet, semuanya adalah sumber sekunder, bukan premier, sumber sekunder. Dan akhir sekali, contoh buku, majalah, jurnal kamu tahu? Jurnal biasanya akan diperolehi di universiti. Okey, jurnal adalah satu kajian atau penulisan ilmiah. Okey, akan ada banyak topik dalam satu jurnal. Ensiklopedia ni, dia adalah buku yang lengkap tentang sesuatu isu. Kat pusat sumber sekolah kita ada ensiklopedia. Nak beli pun beribu ringgit. Tapi sekarang, sebab teknologi dah berkembang, kita ada Wikipedia yang free online. Pernah dengar Wikipedia? Tak pernah. W-I-K-I-P-E-D-I-A. Tak pernah. Pergi Google, kamu klik Wikipedia. Faham? Seterusnya, okey, kita teruskan. .3 dah habis. Berikan maksud bagi istilah-istilah berikut. Fosil, apa dia? Apa tu fosil? Siapa boleh jawab? Majalah tahunan sekolah, sumber apa? Premier ke sekunder? Kamu kata sekunder. Batu nisan? Filem Bukit Kepong? Pernah tengok filem Bukit Kepong, betul? Lakonan siapa? Siapa yang lakon filem Bukit Kepong? Apa dia? Aziz M. Osman, Dato' Jin Samsudin, betul? Okey, filem yang menceritakan tentang keganasan komunis. Okey. Fotografi asal. Fotografi asal maksudnya kamu tangkap gambar tu, kamu pergi melancong ke mana-mana, katakan dengan kawan kamu, kamu tangkap. Betul?
kamu simpan, itu asal. Kamu pergi scan ataupun masukkan dalam Facebook, kamu tag, dia bukan jadi asal. Yang ada kat kamu saja asal, faham? Yang lain kamu telah perbanyakkan salinan dia, faham? Buku teks sejarah, sumber apa? Sekunder. Kita lihat jawapan dia. Majalah sekolah, tahunan sekolah adalah sumber kedua. Batu nisan adalah sumber pertama. Okey. Filem Bukit Kepong ialah sumber kedua. Fotografi asal ialah sumber pertama. Buku teks sejarah adalah sumber kedua. Okey. Untuk kelas yang akan datang, kita akan masuk ke topik 1.4 iaitu kaedah pengkajian sejarah. Okey.